Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar para pelajar sekalian? Bertemu lagi kita di dalam video ikhlas bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tingkatan 2. Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Cikgu Herman bin Noh daripada SMK Datuk Ahmad Mahir, Kota Baru. Mungkin ada yang dah kenal, mungkin juga ada yang tidak mengenali diri saya. Okey, para pelajar, sebelum memulakan ikhlas RBT tingkatan 2 pada hari ini, saya minta para pelajar mengimbas terlebih dahulu QR code yang tertera di skrin, imbas dulu, ataupun para pelajar boleh dapatkan modul yang di dalam QR code ni ada modul untuk para pelajar. Manakala para pelajar tidak boleh imbas, para pelajar boleh dapatkan daripada guru masing-masing. Baiklah para pelajar, pada hari ini saya akan meneruskan satu lagi tajuk di bawah bab 1 tingkatan 2, iaitu penyelesaian masalah secara inventif di bawah subtajuk atau topiknya analisis fungsi, iaitu menghubung kait, membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Para pelajar, terdapat 3 elemen ataupun perkara yang perlu pelajar tahu menghubung kait di antara produk dan fungsinya. Yang pertama, apakah yang dikatakan sebagai produk? Okey, apakah yang dikatakan sebagai produk? Okey, iaitu sebuah sistem yang mempunyai satu atau lebih komponen. Sebuah sistem yang mempunyai satu atau lebih komponen. Okey, boleh tu? Yang kedua iaitu objek. Objek ini penerima kesan daripada fungsi produk. Penerima kesan daripada fungsi produk. Dan juga yang terakhir iaitu fungsi, iaitu tindakan sesebuah produk untuk merubah objek sasaran. Tindakan apa yang dilakukan. Sebagai contoh, saya bagi satu produk iaitu meja. Meja itu mempunyai satu atau lebih komponen. Apa yang ada pada sebuah meja untuk menghasilkan sebuah meja itu? Okey, mesti ada muka meja, mesti ada kaki meja, juga mesti ada skru. Itu yang paling ringkas. Okey, objek yang menerima kesan daripada meja, contohnya buku. Buku diletakkan di atas meja. Fungsi, okey, apakah tindakan sesebuah produk untuk merubah objek itu? Sama ada meja itu berfungsi untuk, contohnya, memegang buku. Fungsinya adalah memegang. Okey, para pelajar, seterusnya saya tunjukkan dalam bentuk yang lebih mudah anda faham. Okey, iaitu produk, kita tengok ada sebuah meja, fungsinya terhadap objek iaitu buku. Okey, ini dalam bentuk jadualnya. Okey, produk, fungsi dan objek iaitu meja memegang buku. Meja memegang, tindakannya, fungsinya memegang buku. Okey, itu dikatakan hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Faham para pelajar? Okey, saya teruskan. Berikut adalah contoh-contoh, contoh-contoh beberapa produk dan fungsinya. Okey, macam saya beritahu tadi, produknya meja, fungsinya memegang, objeknya buku. Seterusnya klip, klip memegang kertas. Okey, kereta adalah produk, objeknya manusia. Kereta fungsinya mengangkut manusia. Boleh para pelajar? Atau nak contoh yang lain? Saya bagi lagi contoh yang lain.
Okey, contohnya mop. Mop menyerap air. Mop menyerap air, fungsinya menyerap air. Ataupun bawah tu correction tape. Correction tape menutup tulisan. Correction tape menutup tulisan. Ataupun contoh yang lain, botol. Ada satu botol memegang air. Botol memegang air. Ataupun di bawah tu satu lagi contoh, pengorek pensel menajamkan pensel. Produknya pengorek pensel, fungsinya menajamkan objeknya iaitu pensel. Itulah yang dikatakan hubung kait di antara produk dan objek berdasarkan fungsi. Okey. Kita tengok satu latihan untuk para pelajar. Okey. Yang ini kita tak ada masa tak macam yang dulu kita tak ada masa. Yang ini kita buat tengok sama ada pelajar faham ataupun tidak. Ada satu produk tukul dan ada satu objek paku. Apakah fungsinya? Okey? Cuba teka. Okey, kita tengok betul ataupun tidak. Iaitu tukul mengetuk, fungsinya mengetuk, objeknya paku. Tukul mengetuk paku. Okey? Yang kedua, produknya pencungkil gigi. Objeknya kalau kita lihat secara dekat, tengok perhati dekat-dekat, pada gigi tu ada sisa makanan. Ada sisa makanan. Apakah fungsi pencungkil gigi kepada objek sisa makanan? Cuba. Boleh? Okey, kita lihat jawapannya, iaitu pencungkil gigi membuang sisa makanan. Pencungkil gigi membuang sisa makanan. Saya mengharapkan para pelajar dapat memahami antara membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Boleh? Seterusnya kita lihat subtopik yang kedua, iaitu melukis sistem fungsi. 1.2.2 melukis sistem fungsi, iaitu memberikan gambaran jelas hubungan antara setiap komponen dan fungsinya. Memberikan gambaran jelas hubungan antara setiap komponen dan fungsinya. Kita lihat. Okey. Ada juga di sini beberapa perkataan yang perlu pelajar tahu. Yang pertama, komponen. Komponen iaitu bahagian-bahagian kecil yang berfungsi menyokong sesuatu produk. Okey, komponen ialah bahagian-bahagian kecil yang berfungsi menyokong sesuatu produk. Okey, saya bagi contoh. Okey, pen. Sebatang pen. Okey. Saya ingat ada tadi, tak ada ni. Tertinggal. Okey, sebatang pen. Kalau kita lihat pen, mungkin ada pelajar boleh pegang sebatang pen. Bila kita lihat di sebatang pen, apa yang ada pada pen? Dia ada rangka. Dia ada dalam tu pemegang dakwat. Kemudian dia ada mata. Mungkin ada satu klip yang boleh disangkut ke poket baju. Okey, maksudnya pen itu tidak boleh berdiri dengan sendiri. Mesti ada bahagian-bahagian, ada komponen-komponen yang menyokong ia menjadi sebatang pen. Okey. Seterusnya objek. Ini saya dah terangkan tadi. Okey. Penerima kesan daripada fungsi produk. Contohnya buku dan meja tadi. Okey, buku itu adalah objek. Dan yang ketiga iaitu super system. Ini super system, kalau tengok bentuknya, kalau komponen bentuknya segi empat. Kalau objek bentuknya lonjong. Kalau super system bentuknya heksagon. Ini pelajar kena ingat apabila kita buat nanti dalam melukis sistem fungsi, pelajar kena tahu bentuk-bentuk ini. Okey, tidak boleh tersalah. Komponen bentuknya empat segi empat, objek bentuknya lonjong dan juga super system berbentuk heksagon. Okey, super system iaitu faktor persekitaran atau elemen luaran yang memberi kesan atau mempengaruhi produk. Okey. Faktor persekitaran atau elemen luaran
yang memberi kesan atau mempengaruhi produk. Faktor persekitaran yang ada pada sesuatu produk. Okey. Kita akan tengok dengan lebih lanjut selepas ini. Okey. Okey. Pertamanya kita akan buat analisis komponen. Lihat pada gambar itu, sebuah meja. Di atasnya ada sebuah objek, iaitu penerima kesan daripada fungsi produk. Produknya apa? Iaitu meja. Dan kita ada komponen, iaitu bahagian-bahagian kecil yang berfungsi menyokong sesuatu produk. Ada muka meja, ada kaki meja dan juga skru. Yang mana skru inilah yang memegang kaki meja dan juga meja. Okey? Kalau zaman dulu orang guna paku. Tapi sekarang dah canggih, orang guna skru. Okey? Dan yang terakhir super system, faktor persekitaran atau elemen luaran yang memberi kesan atau mempengaruhi produk. Contohnya faktor persekitaran kelembapan, lantai, cahaya, manusia. Itu adalah faktor persekitaran. Okey, para pelajar? Boleh setakat tu? Okey, cikgu teruskan. Seterusnya, dalam melukis sistem fungsi yang tadi kita kena tahu analisis komponen. Seterusnya kita kena menganalisis fungsi. Kita dah tengok sebelum ni, pelbagai contoh cikgu tunjukkan. Tetapi di dalam sebuah meja, satu produk meja, kita ada komponen-komponennya, iaitu yang pertama lantai. Lantai memegang kaki meja. Berterutan selepas itu kaki meja memegang muka meja. Muka meja memegang buku. Kemudian ada skru. Skru memegang muka meja dan pada masa yang sama skru memegang kaki meja. Boleh? Okey. Kita lihat macam mana melukis sistem fungsi. Okey. Bermula daripada lantai di bawah dalam bentuk, tengok lantai itu dalam bentuk 4 segi. Lantai ini nanti boleh juga dijadikan sebagai super system dalam bentuk heksagon. Tapi untuk melukis sistem fungsi kita jadikan dia sebagai komponen, iaitu memegang kaki meja memegang muka meja memegang buku, dan terdapat dua skru. Fungsi skru punya dua fungsi, iaitu memegang kaki meja dan juga memegang muka meja. Itu macam mana melukis sistem fungsi. Okey. Seterusnya kita tengok satu lagi contoh, iaitu pensel. Okey, sebatang pensel. Apakah komponen-komponen yang terdapat pada sebatang pensel? Iaitu kita nak tengok fungsinya. Pertama ialah ada pemadam, ada pemegang, ada rangka pensel dan juga ada carbon. Okey. Jadi bila untuk melukis model sistem fungsi, iaitu tangan memegang rangka pensel. Okey, tangan memegang rangka pensel. Rangka pensel memegang karbon. Maka karbon memegang kertas, ataupun karbon itu berfungsi untuk kita menulis pada kertas. Pemegang memegang rangka pensel, pemegang juga memegang pemadam. Okey, itu adalah contoh macam mana kita nak buat ataupun kita nak melukis sistem fungsi. Okey. Seterusnya, okey, ada latihan untuk anda supaya anda lebih faham. Cikgu bagi satu latihan untuk anda melukis sistem fungsi bagi sebuah pisau. Okey, bagi sebuah pisau, cikgu bagi di situ beberapa clue, iaitu komponennya pop rivet, pemegang pisau dan juga bilah pisau, serta objeknya iaitu buah. Cikgu bagi masa 2 minit untuk para pelajar menyelesaikan untuk melukis sistem fungsi ini, bermula dari sekarang.
Okey, para pelajar, masa 2 minit yang diberikan kepada anda telah pun tamat. Macam mana? Boleh menjawab? Okey. Saya pasti ada yang boleh menjawab soalan ini. Tahniah kepada anda. Mari kita lihat apakah jawapannya. Okey. Pertama iaitu tangan. Tangan pemegang pisau. Pemegang pisau memegang bilah pisau. Bilah pisau memotong buah. Manakala fungsi Pop Rivet di sini iaitu pemegang pisau, dan pada masa yang sama Pop Rivet juga memegang bilah pisau. Boleh para pelajar? Okey, kita teruskan. Seterusnya kita lihat cara ataupun kaedah membina model fungsi menggunakan garisan interaksi. Apakah itu model fungsi? Model fungsi menggambarkan keseluruhan hubung kait antara komponen dengan kesannya, iaitu super sistem. Saya dah terangkan tadi, super sistem. Apa itu super sistem? Iaitu model fungsi menggambarkan keseluruhan hubung kait antara komponen dengan kesannya, super sistem. Garisan interaksi, kita akan menggunakan garisan interaksi yang digunakan untuk mengenal pasti punca masalah. Tujuan utamanya mengenal pasti kelemahan bagi sesuatu objek sama ada tidak mencukupi, berlebihan atau bermasalah. Okey? Sama ada tidak mencukupi, berlebihan atau bermasalah. Ada 4 simbol garisan interaksi yang akan kita gunakan. Yang pertama iaitu garisan lurus, halus. Okey, maksudnya berguna. Tak ada masalah maksudnya di sini. Berguna, berfungsi. Okey. Yang kedua, garis putus-putus. Berguna tetapi tak mencukupi. Berguna tetapi tidak mencukupi. Boleh berfungsi tetapi tak cukup. Boleh berfungsi tapi tak cukup. Contohnya meja, kaki meja memegang muka meja, kaki meja memegang muka meja tetapi bergoyang. Dia pegang tapi bergoyang. Masih lagi boleh pegang tetapi tidak mencukupi. Itu maksudnya. Okey, ada masalah dah tu. Okey. Yang ketiga, garisan lurus tapi tebal. Garisan lurus tapi tebal. Yang ini berguna tetapi berlebihan. Macam mana berguna tetapi berlebihan? Saya bagi awak satu contoh. Kipas angin. Kipas angin ini berfungsi untuk menggerakkan udara, menyejukkan kita. Fungsinya untuk menggerakkan udara, menyejukkan kita. Okey. Tetapi kata dalam satu bilik kita buka kipas angin, kita buka kipas angin, maka dia menggerakkan udara, menyejukkan kita. Di atas meja kita pula penuh dengan kertas. Asalnya nak menyejukkan kita, tetapi dengan kertas-kertas kita terbang. Dengan kertas-kertas kita terbang. Itu ditunjuk bahawa berguna tetapi berlebihan. Niat asal nak sejukkan kita, tapi dengan kertas-kertas terbang. Itu dia. Berguna tetapi berlebihan. Dan yang keempat, bermasalah. Itu garisan melengkuk-lengkuk. Garisan melengkuk-lengkuk bermasalah yang selalunya berpunca daripada super sistem. Okey? Kita tunjuk, kita tengok di sini iaitu yang pertama, analisis komponen. Apakah komponen? Macam yang saya terangkan tadi juga. Bagi contoh yang paling mudah pada awak iaitu sebuah meja. Komponennya muka meja, kaki meja, skru dan lantai, dan objeknya adalah buku. Okey. Untuk membina model fungsi, kita tengok dia punya analisis fungsi. Okey, yang kedua, yang tadi analisis komponen. Yang kedua, analisis fungsi. Lantai memegang kaki meja. Kaki meja memegang muka meja. Muka meja memegang buku. Dan ada skru yang memegang kaki meja dan muka meja. Di sini kita nak cuba buat satu situasi masalah, iaitu karim ternampak, skru yang mengikat muka meja dan kaki meja telah berkarat. Karim ternampak, skru yang mengikat muka meja dan kaki meja telah berkarat. Ada skru pada kat ujung tu antara meja
kat muka meja dan kaki meja, dia tengok berkarat. Ini menyebabkan meja itu bergoyang. Okey? Okey? Jadi meja itu bergoyang. Jadi kalau kita tengok masalah ini berlaku pada skru. Masalah ini berlaku pada skru. Okey? Dan didapati ianya berpunca daripada satu supersistem persekitaran, iaitu kelembapan. Iaitu kelembapan menyebabkan skru menjadi karat. Jadi macam mana kita nak membina model fungsinya? Okey, kita lihat di situ. Daripada kelembapan, satu anak panah berlengkuk menghala ke skru, kelembapan dalam bentuk heksagon, menghala ke skru, skru ke kaki meja, skru ke muka meja adalah garisan putus-putus, iaitu berguna tetapi tidak mencukupi. Boleh lagi memegang kaki meja dan muka meja, tetapi ianya berkarat dan akan menyebabkan ianya bergoyang. Meja itu akan bergoyang. Okey, kaki meja memegang muka meja. Juga ada bermasalah. Ini berkait, nampak berkait. Bermula daripada kelembapan menjadi supersistem, faktornya menyebabkan skru menjadi berkarat. Skru pula menyebabkan kaki meja dan muka meja, sebab dia berkarat maka dia bergoyang, dan akhirnya objek menerima kesan mungkin akan terjatuh daripada meja akibat ianya bergoyang. Jadi kesimpulannya, didapati garisan interaksi kelembapan, skru, kaki meja dan muka meja bermasalah. Ini disebabkan skru yang mengikat muka meja dan kaki meja berkarat. Inilah cara membina model fungsi menggunakan garisan interaksi mengikut langkah-langkah bermula yang saya tunjukkan sebelum ini, bermula daripada analisis fungsi, kemudian analisis komponen, kemudian analisis fungsi, kemudian kita membina sistem fungsi, dan akhirnya kita membina model fungsi. Demikianlah cukup untuk hari ini. Saya mengharapkan para pelajar dapat memahami tajuk analisis fungsi ini dengan jelas. Sekiranya para pelajar ada masalah bagi tajuk ini, para pelajar boleh merujuk kepada guru masing-masing. Dan jangan lupa anda buka modul yang anda telah imbas tadi dan buat latihan di dalam modul itu dan hantar kepada guru masing-masing. Akhir kata, jaga diri anda, #kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.